Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. First of all, Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi baru-baru ni Pika dapat satu DM daripada salah seorang pada follower Pika, yang mana dia menceritakan tentang satu kejadian seram yang berlaku dekat family dia semasa mereka ni dalam perjalanan balik daripada hospital. Dan kejadian ni pula berlaku dekat satu jalan suram dan juga sunyi di kawasan Jengke. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Sebelum Pika memulakan kisah kali ini, Pika nak explain juga sedikit sebanyak tentang Jengke. Mungkin korang dekat sini familiar lah dengan nama Jengke kan. Sebab biasanya Jengke ni kalau kita tahu, memang dia ni dikelilingi oleh felda-felda. Di kawasan-kawasan felda ni Jengke ni sebenarnya. Dan dia pula terletak lebih kurang 55 km daripada Bandar Maran dan juga 127 km daripada Bandar Kuantan, Pahang. Dan masa Pika buka pasal Jengke ni kan, ada satu benda menarik yang Pika rasa macam Pika nak kongsikan dekat korang. Sebab sekurang-kurangnya korang ni selain daripada dapat kisah seram, dapat juga ilmu pengetahuan. Macam gitu kan. So, bila tengok pasal Bandar Jengke ni, rupa-rupanya Bandar Jengke ni nama dulu. Sekarang dia dah tukar jadi Bandar Tun Razak. Tapi still orang akan familiar dengan Bandar Jengke lah. Dan ada satu benda yang Pika nak kongsikan. Sebenarnya daripada mana nama Jengke tu berasal. Secara umumnya, nama Jengke tu diambil daripada sebatang sungai yang mengalir dekat kawasan tu yang diberikan nama sebagai Sungai Jengke. Dan ada dua mitos macam mana nama Jengke tu wujud. Mitos yang pertama, ada sepasang suami isteri ni, dia orang asli, mereka ni orang asli dan mereka ni tinggal dekat sebuah rumah ni. Dan kebiasaannya memang dia orang ni suka untuk, biasalah orang asli kan, husband ni akan keluar untuk cari ikan dan sebagainya. Dan isteri dia ni pula akan suka untuk macam menenun kain. Dan alat untuk menenun yang digunakan oleh isteri ni pula diberikan nama sebagai jangka. Dan pada satu hari, masa dia tengah duk mengait, menenun kain tu, sekali jangka dia, alat menenun dia tu pun jatuhlah dalam sungai. Lepas tu si isteri ni pun menangislah, tersedu-sedu. Bila husband dia balik, tanyalah kenapa. Lepas tu isteri dia pun cakaplah, oh dia menangis sebab jangka dia, iaitu alat menenun kain dia tu jatuh dalam sungai dan tak ditemui. Jadi daripada situlah wujud nama tempat tu diberikan nama sebagai Jengke. Dan untuk mitos yang kedua ni pula lagi menarik tentang Bandar Jengke ni. Pada satu hari ni ada seorang wanita daripada kalangan orang asli juga, yang mana dia ni dirasuk dengan sangat-sangat teruk. Sampaikan kaki dia ni tak boleh nak menjejakkan ke tanah langsung. Jadi Tok Batin ni pun bila tengok perempuan ni macam tu sekali kan, dia kena rasuk. So dia pun bawa lah perempuan ni pergi dekat satu sebatang sungai yang tak ada nama untuk mandikan perempuan yang kena rasuk ni tadi. Dan selepas perempuan tu masuk dalam air, tiba-tiba penduduk kampung apa semua ni, orang yang menyaksikan kejadian perempuan tu kena rasuk semua tu, mereka nampak ada banyak kelibat dalam air sungai tu. Jadi masing-masing penduduk yang nampak tu, mereka pun cakap, jin ke tu? Maksudnya daripada situ, jin ke tu tukar jadi Jengke. Menarik kan, macam tu rupanya nama Jengke tu dapat. So bagi Pika, kisah yang kedua ni mungkin ada berkait juga dengan kisah seram yang dikongsikan oleh followers Pika ni. So tanpa kita buang masa, tadi Pika dah berceloteh panjang tentang Jengke. Sekarang kita masuk ke kisah seram yang dikongsikan. Dalam kisah ni sebenarnya kejadian ni berlaku dekat adik dia dan dia berikan nama sebagai Hakim, bukan nama sebenar, dan juga mak dia. So maksudnya kisah ini diceritakan oleh si abang lah kepada Pika dekat DM. Dan dia katakan mereka ni sebenarnya satu keluarga, mereka ni duduk dekat kawasan Ulu Jempol. Dan kebiasaannya memang orang-orang dekat kawasan Ulu Jempol ni, sekiranya mereka nak pergi ke kawasan Bandar Jengke, mereka akan menggunakan satu laluan macam shortcut macam tu lah. Iaitu satu laluan yang mana penduduk kampung ataupun penduduk sekitar tu panggil sebagai Jalan Bukit Gajah. Jalan hutan Bukit Gajah macam tu.
So pada orang-orang dekat sana memang diorang tahulah, familiar lah dengan jalan tu, dan dia katakan yang jalan tu memanglah satu jalan yang sangat suram dan sangat sunyi. Dan bila Pika Google tentang tempat ni dekat Google Maps pun, bila tengok jalan tu kan, memang boleh nampak lah tu waktu siang. Kalau waktu malam korang bayangkan dengan jalan yang sempit dan dikelilingi oleh pokok-pokok kelapa sawit. Jadi lagilah orang kata feeling scary tu lagilah teruk kan. Dia punya perasaan macam dengan lampu jalan yang tak berapa nak ada sangat. Biasalah kan dekat kawasan Felda tu. Jadi ada satu malam ni, satu petang ni, dia, si pencerita ni, adik dia Hakim dan juga mak dia ni pergilah makan dekat satu kedai ni. Masa tu dah petang macam tu lah. Lepas diorang pergi makan semua kan, diorang pun baliklah ke rumah diorang ni dekat kawasan Ulu Jempol tu. Jadi lepas diorang dah sampai dekat rumah ni, sekali adik dia ni, si Hakim ni, tiba-tiba rasa sakit perut. Tapi bukan sakit perut yang biasa tau. Sakit perut yang memang teruk lah. Dia punya sakit tu. Sampaikan mak dia kata, okey, lebih baik bawa terus adik dia ni, Hakim ni, pergi ke hospital. Hospital jengka lah. Dan masa tu, mengikut kata si abang ni, dia tak dapat nak ikut mak dengan adik dia ni pergi ke hospital. Sebab katanya masa tu phone dia pun dah habis bateri. Jadi alang-alang dia nak kena cas handphone tu. Dan lagi pun pula pada masa tu dah pun malam. Jadi dia ni mengantuk. So dia pun cakap tak apalah, mak dengan Hakim je lah kan pergi dekat hospital tu. So mak dia ni pun alang-alang tu dah, orang kata apa, dah memang anak sakit kan, takkanlah nak biarkan sampai ke pagi. So nak tak nak mak dia ni pun kenalah bawa Hakim ni pergilah ke hospital jengka tu. Lalu dua orang masa tu, maksudnya mak dia driver, adik dia Hakim dekat sebelah, pun bawa lah Hakim ni pergilah ke hospital jengka dengan melalui jalan shortcut yang Pika bagi tahu tadi tu. Dia panggil jalan hutan Bukit Gajah. Mungkin orang dekat kawasan jengka tahulah kot jalan tu macam mana kan. So mula-mula bila diorang lalu jalan tu, walaupun pada waktu malam, tak ada apa-apa benda yang seram pun yang berlaku. Dan bila sampai sahaja dekat hospital, doktor dah cek apa semua, doktor pun kata, okey Hakim boleh balik lah. Dan masa tu pula, biasalah kan kalau kita pergi dekat kawasan kecemasan, walaupun korang pergi sana waktu malam, tak semestinya terus settle dalam masa sejam, 2 jam macam tu. So dekat sini Pika memang faham lah, kalau pergi dekat kecemasan pun memang nama je kecemasan, tapi kan ramai lagi orang-orang lain dekat kawasan hospital tu kan. So walaupun pergi dalam pukul 10 macam tu, tak semestinya pukul 11 tu habis. Jadi dalam masa tu, lepas dah habis check up dekat kecemasan tu, diorang pun balik, jam menunjukkan 2 macam tu lah lebih kurang kan. Dan masa ni lah, masa mak dia tengah drive tu, mula-mula okey lagi tahu dekat kawasan hospital tu. Bila masuk je dekat kawasan hutan Bukit Gajah, jalan Bukit Gajah tu, masa ni lah ada satu kejadian pelik dan juga seram yang menghantui Hakim dan juga mak dia ni. Masa tu Hakim ni bersembang dengan mak dia semua kan. Jadi tiba-tiba dia rasa macam haus. Lagipun yelah kan, tadi kan check up lama. Okay, lepas tu dia rasa haus. Dan biasalah kan kita kalau dalam kereta, biasanya kita akan adalah letak air dekat depan ke ataupun dekat seat belakang macam tu kan. Dan masa tu mak dia tengah driving, lalu jalan tu lah, jalan yang suram dan sunyi tu kan. Dan memang biasalah kalau dalam pukul 2-3 pagi tu, kebiasaannya memang kereta memang tak ada lah. Dan dalam kejadian ni pun Pika percaya yang mungkin pada masa tu kereta dia je yang lalu dekat kawasan jalan tu. So masa tu Hakim ni dia tiba-tiba dia rasa macam haus tau. Lepas tu dia pun naklah ambil air dekat bahagian seat dekat belakang ni. Dia cuba untuk mencapai kan. Jadi macam kita, bila kita pusing badan, mestilah kita tengok dekat belakang tu apa ke benda ada kan, dekat mana air dia letak apa semua. Dan masa ni Hakim ni sangatlah terkejut sebab masa dia pusingkan badan dia nak ambil air dekat atas seat belakang tu, dia nampak bungkus. Pika tak boleh nak sebut. Dia nampak Po tengah berbaring dekat seat belakang. Ya Allah, meremangnya terbayang. Dekat seat belakang. Korang bayangkan benda tu terbaring dekat seat belakang. Masa ni Hakim ni terlampau terkejut sampai ke dia pun menjerit lah kan. Menjerit dan terus dia menangis sebab ketakutan sangat-sangat kan. Dan masa ni memanglah driver tu, iaitu mak dia tu pun tahulah anak ni dah nampak something yang pelik kot dekat belakang ni. Jadi mak dia pun terkejut juga. Cuma masa tu mak dia cakap lah, tak apa, baca je mana-mana ayat ayat-ayat
ayat kursi ke kan, baca je apa yang dia ingat, yang dia tahulah. Macam tu. Lepas tu walaupun Hakim ni mungkinlah dia tengah baca juga kan, tapi seperti kita, macam kebiasaannya kita akan ada rasa sedikit macam perasaan ingin tahu. So masa tu walaupun dalam keadaan ketakutan, menangis dan juga sambil baca ayat-ayat yang tertentu tu kan, dia pergi toleh lagi sekali dekat belakang nak tengok, mungkin dah dia macam nak tengok ada lagi ke tak bungkus tu dekat belakang kan. Dan kali ini dia lagi terkejut sebab bila dia tengok je dekat belakang, tu dah tak ada tau. Tapi dia nampak lagi satu benda yang memang jarang sangat kita nak nampak dekat Malaysia ni. Korang tahu apa yang dia nampak? Hakim ni dia nampak yang kereta dia pada masa tu dikejar oleh kereta kuda. Dan dekat atas kereta kuda tu memang ada orang yang tengah duk tunggang kuda tu. So bayangkanlah kan, kalau kita pun, kalau fikirkan logik, dekat Malaysia ni dekat mana je yang korang nampak kereta kuda? Kena pula dekat kawasan hutan macam tu, memang mustahil sangatlah yang kereta kuda tu manusia yang bawa. Dan lagi menyeramkan pula, dia kata yang dia boleh nampak yang kereta kuda tu seakan-akan mengejar kita mak dia tau. Lagilah takut si Hakim ni. Dah lah tadi nampak duduk baring kat belakang, toleh kali kedua nampak kita kuda pula duduk kejar kita mak dia. Ya Allah, seriously sangat seram. Dan masa ni lah Hakim ni lagi sekali menjerit. Dan masa tu mak dia pun cakap lah, tak apa, jangan menangis dan menjerit. Teruskan juga dengan baca ayat kursi apa semua kan. Dan masa ni walaupun mak dia tu pun memanglah dah nampak anak takut, menangis semua tu, mestilah mak dia pun ketakutan lah juga kan, risaulah. Lagipun masa tu mereka berdua je dalam kereta tu dekat jalan yang sunyi tu. Dan lagi pelik pula, dia kata kebiasaannya jalan tu biasanya mereka guna lebih kurang dalam 10, 15 tak pun 20 minit macam tu je perjalanan untuk sampai ke rumah bila menggunakan jalan tu. Tapi dalam kejadian pada malam tu, yang peliknya mereka duk pusing tempat sama sampaikan lebih kurang dalam 2 jam macam tu. Diorang ni tersesat dekat jalan tu. So korang bayangkanlah dengan keadaan nampak benda tu kan. Nampak dikejar lagi dalam tempoh 2 jam tu. Lama weh. Bila korang tengah dalam keadaan ketakutan ni, masa 5 minit pun rasa lama. Apatah lagi 2 jam tu dihantui oleh perasaan takut macam tu. So akhirnya, tapi Alhamdulillah lah, akhirnya memanglah diorang sampai balik ke rumah dengan selamat. Cuma memang kejadian ni masih lagi menghantui dia dengan family dia lah. Oleh abang ni pun, si abang ni walaupun dia dengar kisah adik dia, tapi bila dia cerita dekat Pika kisah ni, Pika baca, lepas tu Pika imagine pun, Pika boleh rasakan yang kejadian yang menimpa Hakim dengan ibu dia ni memang seriously sangat seram dan sangat menarik untuk Pika kongsikan dekat korang semua. Jadi dekat sini, apa pandangan korang tentang kisah yang dikongsikan oleh abang si Hakim ni? Mungkin korang boleh berikan komen di bawah. So, apapun itu sahajalah video Pika untuk kali ini. Dan seperti biasa, Pika nak minta maaf pada sebarang kekurangan. Dan Pika nak ucapkan terima kasih pada yang dah pun tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng tu. Dan lagi satu, alang-alang tu kan, follow lah juga Pika di Instagram Pika Storyteller. So, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Bye.